Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai, Assalamualaikum. Baik, berjumpa lagi. Baik, tajuk apa yang kita nak belajar hari ini? Mesti tak sabar kan? Okey, kita tengok slide yang cikgu sediakan. Baik, sebelum kita ke channel cikgu harap segala apa yang cikgu surahkan kamu dapat beri perhatian sepenuhnya dan kamu akan memahami tajuk ini dengan lebih baik sekiranya kamu memberi tumpuan. Okey, kita tengok. Kita akan belajar bab 5 iaitu tesselasi. Di dalam bab 5 tajuk kongruen, pembesaran dan gabungan transformasi. 5.4 adalah tajuk tesselasi. Dalam tajuk ini, standard pembelajaran yang cikgu khususkan adalah 5.4.1 menjelaskan maksud tesselasi. 5.4.2 mereka bentuk tesselasi yang melibatkan transformasi isometri. Apakah maksud tesselasi? Kamu nampak apa di dalam gambar rajah ni? Nampak kan sarang lebah kan? Baik, sarang lebah ni merupakan satu bentuk tesselasi. Okey, dalam tesselasi ni nampak tak bentuknya sama dan juga berulang. Baik, jadi tesselasi ada pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong ataupun pertindihan. Okey, seperti sarang lebah ni kan. Okey. Dalam rajah ni menunjukkan beberapa contoh tesselasi. Rajah pertama, tesselasi terdiri daripada segitiga sama sisi yang berulang. Rajah kedua, tesselasi yang terdiri daripada rhombus. Dan rajah ketiga, tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan juga oktagon sekata. Okey, baik. Sekarang kamu tengok bentuk-bentuk ni. Mana satu bentuk adalah tesselasi? Okey, perhatikan betul-betul. Kita tengok bentuk pertama. Okey, merupakan bentuk tesselasi kerana terdiri daripada pentagon sahaja. Okay, nampak tak bentuk pentagon iaitu 5 sisi. Okey, jadi dia adalah tesselasi. Okey, rajah kedua. Bukan tesselasi kerana apa? Kerana terdapat satu bentuk segi empat sama. Jadi, dia tak berulang. Jadi, dia bukan tesselasi. Yang ketiga, nampak sama semua kan? Ya, dia adalah tesselasi yang terdiri daripada gabungan segitiga sama sisi dan segi empat sama. Dan rajah yang keempat, bentuknya berulang dan dia juga adalah tesselasi dan coraknya tak ada pertindihan. Baik, sekarang kamu dah tahu mana satu bentuk tesselasi. Cuba kamu kena pasti mana satu bentuk-bentuk ni adalah tesselasi. Kita tengok rajah A. Adakah ianya tesselasi? Nampak berulang kan? Segi empat sama. Kemudian corak-corak segi empat. Okey, jadi ya, A adalah tesselasi. B, heksagon dan segitiga berulang, dia adalah
tersilasi juga. C nampak macam sama. Tetapi C bukan tersilasi. Sebab, kita tengok di bawah ni. Di sini ada satu bentuk yang tidak sama. Jadi, dia bukan tersilasi. D. Ya, D juga bukan tersilasi. Kita nampak bentuk di sini berbeza dengan di sini. Jadi, D pun bukan tersilasi. Baik, bagaimana kita nak mereka bentuk dengan bentuk supaya ia menjadi satu bentuk terselasi. Katakan cikgu bagi dua bentuk, iaitu segi 4 dan segi 3. Macam mana kita nak membentuk supaya ia menjadi terselasi? Okey, kita boleh letak seperti ini dan juga seperti ini. Jadi H ialah imej bagi G di bawah putaran 150 darjah lawan arah jam pada pusat R1. Okey, L pula ini. Okey, raja M ini adalah imej bagi K di bawah translasi dengan vektor V1. Okey, dari sini ke sini. N pula, okey, yang ini imej bagi M di bawah pantulan pada garis BC. Okey, ini juga adalah contoh terselasi daripada segitiga sama sisi. Kita tengok Q, ini Q, imej bagi P di bawah pantulan pada garis BC. Ini garis BC. Atau kita boleh putarkan ikut arah jam pada pusat D dengan sudut 60 darjah. Okey, di sini putar ke sini. R pula imej bagi Q di bawah pantulan pada garis BD atau putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Maksudnya di sini putar ke sini. Okey, S pula imej bagi P, yang ini di bawah pantulan pada garis AB atau putaran ikut arah jam pada pusat A. Di sini diputar ke sini. Okey, kesimpulannya di sini, terselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong ataupun pertindihan. Okey, terselasi ini dapat direka daripada transformasi isometri. Apa transformasi isometri itu? Yang pertama adalah pantulan, kemudian putaran, dan yang ketiga translasi. Itu adalah transformasi isometri. Cikgu harap kamu semua dapat memahami tajuk ini dengan lebih baik. Mudah saja kan terselasi? Okey, berjumpa lagi kita di dalam tajuk yang lain. Jangan lupa share, like dan subscribe. Sekiranya bermanfaat untuk kamu.